Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Senja berlabuh malam ke pagi, indah memandang suasana pantai. Hujung minggu dah datang lagi, selamat berehat sambil bersantai. Apa khabar sedang penonton, keluarga besar? Tanyalah Ustaz. Saya doakan yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, dan yang ada masalah mudah-mudahan dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Apapun, saya yakin hujung minggu ni ramai di antara kita yang ingin keluar rumah. Barangkali mencari barang, barangkali ingin bersantai bersama keluarga. Apapun yang ingin kita lakukan, terus jaga dan patuhi SOP seperti biasa. Pakai pelitup separuh muka, kekalkan penjarakan fizikal, dan paling penting, pakai cecair pembasmi kuman. Mudah-mudahan kita dihindari daripada wabak COVID-19. Baiklah, seperti biasa, setiap hari Sabtu dan pagi Ahad, kita akan membawa topik tafsir dan taranum, yang mana pada semalam kita bincangkan pada ayat 58 hingga ayat yang ke-60, dan pada pagi ini kita nak sambung lagi 3 ayat, iaitu ayat yang ke-61 hinggalah ayat yang ke-63. Cumanya sedang penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, konsep kita ialah kita akan dengarkan dahulu tadabbur 3 ayat ini daripada guru kita, dan kemudian barulah kita buka kepada soalan. Jadi kepada ibu-ibu, ayah-ayah, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, boleh ni fikir ni, dengar dulu tadabbur daripada guru kita, dan kemudian kita rangka soalan. Tapi dai, macam mana pula saya nak hantar soalan ni? Saya tak pandai ni. Caranya yang pertama ialah boleh ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh juga buat panggilan ke 0377261603. Tapi kalau nak bertanya, selepas kita dengar tadabbur ketiga ayat tadi. Baik, jadi tanpa buang masa, kita nak dengarkan dahulu pendahuluan daripada guru kita berkenaan 3 ayat ini, iaitu Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sihat Ustaz Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz kita yang sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini. Jadi tanpa buang masa, kita nak dengarkan dahulu pendahuluan dan ayat yang pertama di pagi ini daripada guru kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Dai Hakim yang saya hormati, yang saya muliakan, tuan-tuan dan juga puan-puan muslimin serta muslimah keluarga besar, kepada program kita Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita mengucapkan syukur banyak-banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia menggerakkan fizikal kita. Dia bagi izin, dia bagi peluang untuk kita hidup satu hari lagi tambah. Yeah. Ini nikmat tuan-tuan dan puan-puan, nikmat. Sebab ada orang malam tadi dia lelapkan mata, pagi ni mata dia dah tak buka lagi tuan-tuan dan puan-puan. Ada, ya. Tapi Allah bagi kita izin bergerak mata lagi. Elok lagi kita bangkit, kita bangun. Dan bila kita tahu ini sebenarnya bukan proses semula jadi. Sebab kadang-kadang ni nikmat besar tuan-tuan dan puan, tapi ada orang, bab orang putih cakaplah, take for granted. Yeah. Take for granted ni maksudnya benda ni dah biasa, dia dah tak perasan lagi dah perkara ni sebagai nikmat besar daripada Allah SWT. Jarang bila ada orang lalai daripada mengingati kesyukuran tersebut. Ramai orang tuan-tuan dan puan-puan dia bangun dalam keadaan dia alpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat subuh bukan gajah dah, dinosaur dah kadang-kadang ya. Kita ni tak ada pun nak mengaji pagi-pagi ya, pagi kita bangkit ya fikir nak buat lara ya, nak fikir nak berjoli, nak berjalan lah apa semua ya. Kita fikir tu kita punya pemikiran itu tidak ada diletakkan waktu khas untuk bersyukur kepada Allah SWT. Kita tak mahu demikian. Dan kita bertuah tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya yakin anda semua orang-orang yang Allah pilih, Allah gerakkan hati untuk sama-sama kita bersyukur. Tanda manusia bersyukur ini kata ulama ialah dengan menunjukkan bukti.
Semalam kita ada cerita di dalam surah Ghafir ayat sebelumnya tuan-tuan dan puan-puan, di mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman dia mesti tunjukkan bukti kepada iman dia tu melalui amal soleh. Kalau kita betul-betul bersyukur, tunjukkan bukti dengan kesyukuran dan melakukan ketaatan. Macam yang kita buat pagi tadi. Kita bangkit pukul 5, kita mandi, kita solat sunat tahajud, solat hajat dan sebagainya. Kemudiannya kita sembahyang berjemaah subuh, mengaji, berzikir, dan kemudian kita sambung dengan tadabbur di dalam keluarga besar kita. Tanyalah ustaz. Kita harap tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan cara kita nak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan orang yang bersyukur, ya, kami akan tambah lagi nikmat. Orang bersyukur, Allah tambah lagi nikmat. Kita harap begitu tuan-tuan dan puan, ya. Baik. Pagi ini kita sambung sebenarnya perbincangan kita semalam. Semalam kita membincangkan surah Ghafir, ya, 3 ayat tuan-tuan dan puan. Ni semalam punya cerita. Ayat 58, ayat 59 dan ayat 60. Tak banyak ayat dia, tapi masya-Allah tabarakallah, hikmah, pedoman, nasihat, panduan yang diceritakan melalui 3 ayat ini sangat-sangat banyak, sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat luar biasa. Pagi ini kita sambung lagi pengajian kita di dalam 3 ayat seterusnya. Ayat 61, ayat 62, ayat 63. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, saya harap anda buka Al-Quran sebab kita akan mengaji saat lagi. Kita akan baca dulu ayat ni, ya. Muka surat berapa ustaz? 474. 474. Ya, buka tuan-tuan dan puan-puan. Ni surah Ghafir ni juzuk 24, muka surat 474. Saya akan mengaji dulu, sama-sama kita semak tajwid panjang pendek, dengung dan sebagainya. Kemudian nanti kita kupas satu-satu ayat ini. Habis saja kita kupas setiap ayat, berkata Da'i Hakim tadi, kita akan buka kepada sesi soal jawab. Waktu tu tuan-tuan dan puan-puan bolehlah tanya kita, mana saya tahu saya akan jawab, mana saya tak tahu saya jawab juga. Saya jawab saya tak tahu. Lebih kurang begitulah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Baik, mari kita teruskan dengan mengaji, ambil barakah daripada ayat Al-Quran yang ingin kita tadabbur sebentar lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu fa'anna tu'fakun. Kadzalika yu'faku alladhina kanu biayatillahi yajhadun. Sadaqallahul azim. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, ayat yang kita nak kupas sebentar lagi. Saya akan mulakan kupasan ayat 61. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, elok kita bawa buku catatan lah. Bawa buku catatan, mana yang anda rasa bermanfaat, anda boleh buat catatan. Ada juga di antara keluarga besar kita ni, dia ni advance, ya. Dia tengok, dia tonton TV pun dia tengok, dekat Facebook live pun ada sekarang ni di kita punya FB apa, Tanyalah Ustaz apa tadi? TV3 ya. Tanyalah Ustaz TV3, mana poin-poin yang best dia tulis dekat ruangan komen. Ada.
Dia kumpul dekat situ agaknya. Jadi bila dia tulis dekat situ, orang lain pun boleh share. Ini sebenarnya sangat-sangat bagus tuan-tuan dan puan, sebab bila kita share dekat situ, kita share kefahaman kita. Kadang-kadang ilmu ni, ada orang, kita semua ni belajar perkara sama, tapi mungkin A ni faham lain, B ni faham lain. Jadi bila dia share, dia akan enrich, kata orang putih. Dia akan mengkayakan lagi kefahaman kita, insya-Allah ya. Baik, mari kita mulakan ayat 61. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala sedang remind kita antara nikmat besar yang Dia bagi apa? Ja'ala lakumul laila. Allah jadikan malam. Allah jadikan malam. Allah SWT hadiahkan kepada kita satu nikmat yang sangat besar. Nama nikmat tersebut malam. Untuk apa Allah jadi malam ni? Litaskunu fi, supaya kamu dapat berehat dengan aman. Kemudian ada satu lagi nikmat besar yang Allah kurniakan, wan nahara. Naharnya pula apa? Siang. Sifat siang ini tuan-tuan dan puan-puan, dia terang benderang. Untuk apa siang ini Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan? Sebab sifat siang ini mubsira, dia terang, kita senang nak buat kerja. Betul. Sebab benda nampak semua kan, tuan-tuan dan puan, senang nak buat kerja ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tambah, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini rahmatnya, kasih sayangnya melimpah-limpah kurniaan dia. Allah bagi banyak sangat nikmat kepada kita. Dia nak entertain kita. Dia nak entertain kita ni. Dia bagi macam-macam hadiah every day, non-stop. Betul. Dan hadiah ni Allah bagi tak kira tuan-tuan dan puan. Kita semayang subuh pukul 6 ke, kita semayang pukul 12 tengah hari ke, kita tak semayang ke, Allah SWT bagi nikmat nama siang malam ni pukul rata. Orang yang derhaka pun dapat, orang yang taat pun dapat. Tengok punya baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Punya baik tuan-tuan dan puan. Dia tak berkira, tu perkataan dia. Tu perkataan dia. Walakin, dalam ayat ni tambah sikit lagi. Walakin, namun begitu. Aktsaran nas la yashkurun. Kebanyakan. Aksar tu maksudnya kebanyakan. Kalau 10 tuan-tuan dan puan-puan, maksud asal ni apa? Kalau 10, kebanyakan ni maksudnya apa? 7. Itu maksud dia. Maknanya ramai ni tuan-tuan dan puan. Walakinna aktsaran nas la yashkurun. Namun ramai di antara manusia yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ini. Baik, mari kita kupas sikit satu-satu tuan-tuan dan puan-puan. Pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala nak highlight apa dalam ayat ni ustaz? Dia nak highlight ada dua nikmat yang sangat mahal, sangat bernilai yang dia bagi free. Dan dia bukan bagi one off bantuan ni. Dia bagi every day. Betul. Selagi kita hidup tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak pukul 7 pagi ya mula terang, pukul 7 malam mula gelap. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tanya diri anda. Kita ni dah hidup let's say berapa? 60, 70, 80 tahun. Pernah tak kita nampak satu hari tu kita bangkit pukul 6, mula-mula gelap, pukul 7 tu tiba-tiba gelap lagi, pukul 8 gelap lagi, 9 gelap lagi, 10 lupa gelap lagi. Lupa-rupanya lupa mana Tuhan itu dia terlepas pandang nak onkan switch matahari itu datang. Pernah tak berlaku macam tu tuan-tuan dan puan? Tak pernah. Never and ever. Benda tu berlaku tak ustaz nanti? Berlaku. Tapi kalau berlaku waktu tu dah kiamat lah. Dah kiamat dah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi nak bagi tahu Allah SWT ni punya precise jaga kita. Dia pastikan ya ada satu lampu yang dia cipta. Ada satu lampu. Ni saya bagi banyak analogi pagi ni mudah nak faham ya. Ada satu lampu besar yang dia buat, kita tak boleh nak buat benda tu tuan-tuan dan puan. Nama lampu tu apa? Matahari. Matahari ni tuan-tuan dan puan, Allah SWT cipta dan Allah bagi dia satu perintah. Kata Allah SWT, wahai matahari, hendaklah kamu bergerak. Bergerak ikut orbit kamu. Kamu tak boleh jangan ngada nak berhenti. Jangan nak ngada nak rehat ke curi tulang ke, jangan ada. Kamu ikut, kamu patuh. Sebab kalau kamu tak patuh, tiba-tiba nak berhenti rehat, letih bergerak, contohnya lah kan. Nanti akan ada banyak problem kepada makhluk yang kami sayang. Siapa? Ni, kita ni manusia. Kita tak dapat rasa apa tadi? Gelap dan terang.
Kita tak dapat rasa. Kita akan belajar sains, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tahu macam mana siang dan malam ini berlaku. Siang malam ni berlaku first kerana ada matahari. Yang keduanya, bumi kita ni dia berpusing. Dia berpusing. Bila dia berpusing, elok ya, setengah daripada bumi ini dia siang, yang mana tak kena matahari itu dia jadi malam. Jadi malam ya. Buat matahari ini berpusing, tuan-tuan dan puan-puan, matahari pula, bumi ini berpusing, tapi matahari ini tiba-tiba dia lari jauh-jauh, tuan-tuan. Dia tak nak ikut orbit dia. Dia pergi jauh-jauh. Pengsan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Pengsan kita. Ataupun kalau matahari ini ada, tiba-tiba bumi ini pula malas. Malas lah aku berpusing hari ni. Kan, hari ni aku nak ambil cuti lah kan. Hari Ahad kan cuti lah. Dia kata cuti tak nak berpusing. Apa problem berlaku, tuan-tuan dan puan? Setengah daripada bumi ini siang ya. Setengah lagi bumi asyik malam ya. Yang malam nanti makin lama makin sejuk, lama-lama kita tidur mengereh, tuan-tuan dan puan sebab sejuk. Yang siang pula makin lama makin panas, makin lama makin panas, semua cair. Nampak tak, tuan-tuan dan puan? Ini masalahnya kalau Tuhan tak jaga kita dalam keadaan precise. Tak jaga kita dalam keadaan precise. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tambah, tuan-tuan dan puan-puan, innallaha lazu fadlin 'alan nas. Ini bukti-bukti yang cukup banyak kami bagi, nikmat cukup banyak. Cuma kita harap kita tambahkan syukur. Berehat seketika, kejap lagi kita sambung nah. Baik Ustaz. Jadi itu dua nikmat terbesar, iaitu siang dan malam, dan kita nak dengarkan pencerahan seterusnya. Selepas ini kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang surah Ghafir bermula ayat 61 hinggalah ayat 63 bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Dan kali ini kita masih lagi di ayat yang ke-61. Tadi Ustaz berhenti pada innallaha lazu fadlin. Jadi mungkin Ustaz boleh sambung pencerahan. Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, mari kita sambung ayat yang sangat-sangat interesting ini ya. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Allah Subhanahu Wa Taala ulang banyak kali ya. Allah ni bagi kita nikmat, hadiah, gift sangat banyak. Dan hadiah yang kami bagi ni pula besar-besar, penting-penting ya. Hadiah adanya malam, ada yang siang ni sangat besar, sangat penting, sangat mahal. Sangat mahal, tuan-tuan dan puan. Sebabnya just imagine like this ya, tuan-tuan dan puan. Just imagine kalaulah matahari ini tak ada. Ataupun matahari ini tiba-tiba dia malap. Ataupun dia berhenti ke, macam saya kata tadi, dia berhenti bergerak ke. Dan kita sangat perlukan siang. Sebab siang ini ada terang. Bila terang ni kita akan dapat laksanakan kerja secara efektif. Just imagine kalau matahari tak ada, kemudian kita akan terpaksa mengeluarkan cukup banyak belanja untuk pasang cukup banyak mentol, lampu dan sebagainya. Nak pastikan keadaan terang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bayar bil kat rumah tu pun kadang-kadang mengeluh mahal. Betul tak, tuan-tuan dan puan? Sebab apa? Sebab anak banyak buka lampu. Contohnya ya. Dan bayangkan sekarang ni Allah kata saya bagi lampu free, semua terang. Semua terang. Dan kami tak pernah minta pun kamu perlu bayar. Kalau nak bayar pun bayar dengan ketaatan, bayar dengan kesyukuran. Allah SWT remind nikmat ni nikmat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT remind benda ni kamu kena syukuri. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni manusia, minta maaf, dulu Tok Guru saya ingat lagi masa saya belajar tafsir tentang kesyukuran. Beliau kata kita ni manusia ni kadang-kadang perangai kita dengan Tuhan macam perangai anak kita umur 3 tahun dengan kita.
Macam perangai budak-budak. Masa tu saya tak faham. Lepas tu saya tanyalah macam apa maksud analogi tu, Syekh. Dia kata macam ni. Cuba tengok budak-budak, dia akan menangis berguling-guling kalau dia punya mainan kereta dia tu dia tak dapat. Betul. Kita tak bagi bukan sebab tak nak bagi dia. Semalam baru beli kereta. Betul. Hari ni dia nak lagi. Pengsan lah. Betul tak kan? Dia boleh nangis guling-guling. Lepas tu dia fikir kita ni macam tak sayang dia. Padahal masa tu kita kalau dah geram, padahal kita cakap aku penat-penat pergi kerja, nak bagi hang makan, nak bagi hang pu. Maknanya kita masa tu mula cakap nikmat besar. Yeah. Nah, nampak tak? Aku cari duit, lintang pukang kerja punya penat, nak bagi hampa ni duduk rumah elok, makan ada, minum ada, mandi ada, semua siap. Lepas tu baru tak dapat kereta harga RM2 tu hampa berguling-guling kat sini. Masya-Allah, tabarakallah. Kenapa Tok Guru saya waktu tu bagi analogi macam ni? Sebab kita begitu tuan-tuan dan perempuan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita ni mengeluh banyak bila tak dapat nikmat kecil. Baru tengok kawan-kawan bertukar washing machine, dia update dalam media sosial. Lepas tu kita pun nak minta dengan suami, contoh suami kata tak apalah pakai washing machine yang lama ni okey lagi. Dah kita mengungut dah tak tegur suami dah contohnya kan. Kita ni banyak contoh nak kahwin pada tarikh 22/1/22. Tiba-tiba Tok Imam pula jadual penuh. Dah kita rasa Tok Imam pula kahwin. Tok Imam kahwin lagi parah kan. Kita nikmat tu kita tak dapat, benda tu kecil ya sebenarnya. Yeah. Tapi kita punya mengeluh ni kita rasa kita lah orang paling malang. Banyak tak berlaku perkara ni tuan-tuan dan puan dalam hidup manusia banyak. Macam anak-anak tak dapat kereta tapi dia punya mengeluh, cukup banyak, menangis cukup banyak. Dan Allah SWT remind kat sini, hampa benda kecil ni baru tak dapat, aku bagi siang malam free. Yeah. Aku bagi siang malam free, di mana kalau yang ni aku tak bagi, nak cari sendiri kena bayar cukup banyak duit. Dan tuan-tuan dan puan-puan, perkara ni Allah ulang banyak dalam Al-Quran. That's why best kita baca Quran, sebab Al-Quran ini akan mengajak dan menarik minda kita supaya kita ini daripada minda kufur. Kufur ni bukan tak sembah Allah. Kufur, maksud kufur lain ialah tak bersyukur. Banyak mengeluh, kita rasa kita lah yang paling kurang, kita orang paling susah. Allah nak change mindset tersebut. Change mindset kepada mindset syukur kepada Allah SWT. Yeah. So sekarang ni mungkin kita baca macam mana saya nak bersyukur kepada Allah, Ustaz? Syukur ini ulama kata ada 3 step. Ada 3 step ya. Yang pertama kita boleh syukur dengan hati tuan-tuan dan puan-puan. Syukur dengan hati ini kata ulama kita perlu yakin semua nikmat yang kita dapat sekarang. Kita ni ada nikmat pandai, kita ada pangkat bagus, kita ada harta banyak, bisnes bagus, anak semua pandai-pandai. Ni semua harta ni, badan sihat dan sebagainya ni, siapa yang bagi? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hati kita. Yeah. Itu yang pertama. Syukur, hati kita meyakini semua nikmat datang dari Allah, bukan dari usaha kita. Ini first. Sebab kalau kita fikir nikmat ni semua kerana aku buat, dia susah nak syukur tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan jadi kufur. Sebab kalau kita fikir kita sendiri yang buat, lama-lama nanti hati mulalah rasa jadi sombong. Macam Haman, macam Qarun, macam Fir'aun tuan-tuan dan puan-puan. Ni contoh dalam Quran. Allah bagi buat kita ponder-ponder pagi-pagi ya. Kemudian satu lagi cara untuk bersyukur, syukur dengan lidah. Ucapkan Alhamdulillah. Sebab tu pagi tadi lepas sembahyang subuh kan kita berzikir. Mula-mula subhanallah 33 kali. Lepas itu apa? Alhamdulillah. 33 kali ni kita cakap terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. 33 kali. Banyak kita tu Ustaz. Sebenarnya kurang tuan-tuan dan puan. Sebab kalau nak dikirakan nikmat yang Allah bagi bukan 33. Betul tak? Betul. Allah bagi nikmat apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang satu-satu nikmat aku bagi, hampa semua ambil mana kalkulator pun tak akan dapat bilang dah. Takkan dapat bilang. 33 tu pun dah cukup dah. Dah cukup dah ya. Sebagai bukti at least kita berterima kasih. Kemudian nombor 3, tadi nombor 2 tuan-tuan dan puan, syukur dengan lidah. Pertama syukur dengan hati, yang kedua syukur dengan lidah, ucapkan alhamdulillah. Satu lagi syukur dengan amalan. Syukur dengan amalan. Maksudnya apa? Kita kena fikir macam mana aku nak menambahkan lagi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin fikir sekarang ni kalau biasa hobi kita pagi-pagi mengaji 2 muka surat. Contoh, kita cuba fikir hari ni aku nak buat ekstra. Daripada 2 muka surat, hari ni elok pula cuti tak pergi kerja mana-mana, aku nak baca berapa? 5 muka surat.
Kalau selalu aku baca seorang-seorang, tapi hari ni aku nak baca satu family. Kenapa aku buat benda ni? Aku nak tunjuk terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seolah-olah anak-anak kita, tuan-tuan dan puan, dia suka mak dia, dia sayang mak dia. Dia buat apa? Hari ni Along, Angah nak bersih rumah lah. Mak tak suruh. Tapi Along dengan Angah ni bersih rumah sebab dia rasa nak bersyukur semalam mak belanja aiskrim. Contoh, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Mak kalau tengok benda ni, lapang hati kita nah tuan-tuan dan puan-puan. Ini nak bagi analogi. Kenapa Allah SWT kata kalau kamu banyak syukur, kami tambah lagi nikmat. Sama macam mak dia tengok anak rajin kemas rumah buat kerja apa semua. Besok mak beli bukan satu calon aiskrim tu. Mak bagi satu balang tu. Mak tambah lagi ya. So ini maksud dia tuan-tuan dan puan-puan, innallaha lazu fadlin 'alan nas walakinna aktharan nas la yashkurun. Baik, jadi itulah nikmat yang perlu kita syukuri. Kata Allah, jikalau kamu syukur, aku akan tambah lagi. Baiklah, kita nak bertasbih seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Masih lagi membicarakan surah Ghafir ayat yang ke-61 hinggalah ayat yang ke-63. Dan kita baru selesai membicarakan ayat yang ke-61. Dan kita nak masuk kepada ayat yang kedua, iaitu ayat yang ke-62. Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, saya ucapkan terima kasih lagi kerana anda masih lagi setia dan teruja untuk bersama dalam rancangan kita pagi ini. Kenapa kita teruja? Sebab kita nak tahu. Kita buat begini mungkin daripada ayat 61 tadi kita baru sedar, ya Allah baiknya Tuhan kita kepada kita ni. Dia bagi kita benda mahal, kalau benda tu dia tarik kita, pandai mana pun, kaya mana pun, terror mana pun, teknologi tak mampu nak buat benda tu. Betul. Tak mampu nak buat matahari, tak mampu nak gerakkan bumi. Tu terror mana pun, kita tak sampai lagi kekuatan kita tahap tu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan Allah SWT kerana dia sayang, dia kesian, dia kasih, dia cintakan kita, dia bagi benda ni free tiap-tiap hari. Ya? Dan kemudian mungkin kita terfikir, kenapa Allah ni baik sangat kepada kita? Padahal manusia ni, kalau kita tengok diri kita lah, ni saya tak kata siapa-siapa, saya tengok diri saya, tuan-tuan dan puan. Kalau ikutkan amal soleh ni tak adalah banyak sangat mana pun, ya. Amal salah tu melambat-lambat, tuan-tuan dan puan. Ya, amal salah melambat. Amal soleh tu tak banyak mana pun, yang kita buat amal soleh tu pun nak cari yang ikhlas punya susah. Nak cari yang ikhlas punya susah. Mengaji, baca laju-laju tajwid tunggang-langgang, semayang pun macam tu cepat-cepat nak habis kan. Doa pun tadi semacam semalam saya cakap letak ke paha. Maknanya amal ibadah kita sikit tak banyak mana, tapi kenapa Allah layan kita ni macam layan special treatment sangat ni? Bagi nikmat mahal-mahal ni. Jawapan dia ni best, tuan-tuan dan puan. Allah bagi straight to the point jawapan dia, ayat 62. Jom kita tengok. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, zalikumullahu rabbukum. Begitulah sifat Tuhan kamu. Kata Allah SWT, saya macam tu. Lebih kurang, saya tak katakan saya. Saya nak bagi analogi mudah kita faham. Macam itulah saya. Saya ni, bila saya jaga kamu, saya uruskan kamu, saya jaga dalam keadaan paling baik. Top of the top. Ya, saya akan jaga kamu dalam keadaan yang paling teratur, paling baik, paling selesa lah. Dan sifat menjaga dalam keadaan paling bagus, paling teratur, paling bagus, manajemen dia ni tuan-tuan, bahasa Arab, sifat tu apa nama dia? Rabb. Sifat dia apa? Rabb. That's why ayat ni tadi kata, zalikumullahu rabbukum. Begitulah Allah SWT. Dia Rabb kamu. Dia jaga kamu dengan full of care, full of attention. Khaliqu kulli syai'in, kata Allah SWT. Disebabkan saya nak jaga kamu dalam keadaan yang sangat-sangat precise, sangat-sangat teratur tu tadi, saya cipta macam-macam benda, semua ni saya khaskan untuk kamu.
Khaliqu kulli syai' ni maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Everything yang kita dapat sekarang ni, dia yang provide. Dia yang bagi. Even kepintaran kita ni pun dia bagi. Even duit kita banyak dekat bank tu bukan sebab kita cari dah, tuan-tuan dan puan. Dia bagi. Dia yang izinkan. Even anak kita pandai tu bukan sebab mak bapak dia pandai, bukan sebab dia pergi tuition rajin sangat. Dah, itu asbab saja. Kepintaran tu siapa bagi? Allah yang bagi. Nampak tuan-tuan dan puan betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Khaliqu kulli syai'in. Kemudian Allah SWT tambah lagi. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan, tidak ada kuasa ya yang boleh provide semua perkara ni macam Allah SWT provide. Tak ada tuan-tuan dan puan. Konon hari ni kita fikirlah nak merajuklah dengan Allah SWT sebab hari ni saya nak kahwin pada tarikh 22 bulan 1 22 tak dapat. Contohlah nak merajuk kan. Kita pun fikir saya nak carilah Tuhan lain yang boleh bagi nikmat yang setara dengan nikmat yang Allah bagi. Agak-agak dapat ke tuan-tuan dan puan? Cari mana pun tak jumpa lah tuan-tuan dan puan. Tak jumpa. Sebab apa? Memang tak ada Tuhan lain. Memang tak ada Tuhan lain selain daripada Allah SWT. Itu iktikad pegangan kita. La ilaha illallah. Betul tak? That's why ayat ni ulang perkara yang sama. Lepas tu Allah SWT tanya kita silly question. Ni dalam bahasa Inggeris ya. Fa anna tu'fakun. Tu question tu, soalan tu tuan-tuan dan puan. Allah kata, punya banyak nikmat aku provide, punya baik aku kepada hampa. Apa saya hampa ni masih lagi pemalas tak nak bersyukur. Itu maksudnya tu'fakun tuan-tuan dan puan. Bagaimana kamu boleh dipalingkan daripada menyembah Allah sesungguh hati? Allah tanya question, adakah Allah nakkan jawapan? Tak tuan-tuan dan puan. Tak. Sebenarnya ada orang kadang-kadang tanya soalan dia bukan nakkan jawapan. Dia tanya soalan dia suruh orang yang menerima soalan tu suruh fikir panjang-panjang. Soalan macam ni Hakim. Hakim contohlah ni dulu cerita tingkatan 5 kan abah minta dapat SPM 10A, tiba-tiba dia dapat 10E. Ni contoh je tapi Hakim full A tuan-tuan dan puan, jangan risau ya. Tiba-tiba dapat 10E. Abah ni dia akan tanya, Hakim macam mana hampa boleh dapat 10E? Ni abah dah hantar tuition, dah bagi cikgu, hantar sekolah bagus-bagus, dah bagi duit banyak. Macam mana boleh gagal ni? Nampak ni soalan. Macam mana boleh gagal ni? Adakah Hakim perlu jawab? Tak perlu jawab. Dia suruh fikir sebenarnya. Dia suruh fikir. Sama macam ayat ni. Fa anna tu'fakun. Macam mana hampa boleh malas nak beribadah ni? Punya baik aku jaga hampa selama ni. Seolah-olahnya begitu. Itu lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan. Tadabbur ayat 62. Wallahu'alam. Apa tanda orang bersyukur? Hati-hati dalam bertutur. Apa tanda orang bersyukur? Segala ketaatan kita akur. Baik, jadi itu kesimpulan kepada ayat yang ke-62 dan kita nak masuk ayat yang seterusnya Ustaz, 63, iaitu berkenaan mafhumnya sebagaimana terpalingnya mereka itu daripada menyembah Allah, terpaling juga orang-orang yang mengingkari keterangan-keterangan Allah. Dan kalau kita lihat Ustaz, ada nota kaki di bawah itu 1558 bagi mereka yang menggunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit. Silakan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ayat 1558 ini Allah SWT teruskan perbincangan. Kadzalika yu'fakul ladzina kanu biayatillahi yajhadun. Maksudnya apa? Sebagaimana berpalingnya mereka itu dari menyembah Allah, terpaling juga orang-orang yang mengingkari keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ayat ini Allah SWT nak bagi tahu zaman sekarang ada ramai orang kurang bersyukur. Itu maksudnya berpaling. Dia kurang bersyukur. Dan kata Allah SWT, orang kurang bersyukur ni bukan zaman sekarang je. Zaman dulu pun ada. Kadzalika yu'fakul ladzina kanu biayatillahi yajhadun. Dulu, zaman dulu pun ada ramai orang yang tak bersyukur, tak nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Maknanya zaman Nabi Muhammad ada, zaman Nabi Musa ada, zaman Nabi Harun ada, Nabi Sulaiman ada. Semua ada tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kita ya. Zaman-zaman dulu pun ada. Dan kenapa mereka ini tidak mahu bersyukur? Mereka yajhadun. Cuba tengok ayat 63 tu. Last dia apa? Kanu bi ayatillahi yajhadun. Yajhadun ni maksudnya tuan-tuan dan puan-puan kalau tengok kitab tafsir kita, dia kata mengingkari keterangan Allah Subhanahu Taala ya. Tapi kalau kita lihat betul-betul tafsirannya dari sudut bahasa Arab, yajhadun ni maksudnya membantah. Membantah. Yajhadun ini maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Membantah. Ataupun dalam bahasa yang mudah kita faham, dia begini.
Sifat membantah ni selalunya macam ni. Orang tu dia tahu dia buat salah. Dia tahu dia buat salah tapi dia still lagi nak menegakkan benang basah. Dia still lagi nak berdebat. Dia tahu dia buat salah tapi dia nak bagi alasan, dia nak kata tu, nak kata ni. Ini perangai orang yajhadun. Yeah. Orang-orang zaman sekarang yajhadun dengan Tuhan macam mana? Ada ustaz, cuba ustaz bagi contoh yang mudah kami nampak sikit. Boleh tak? Boleh. Yajhadun kita dengan Tuhan macam ni tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang minta maaf. Dengan agama ni banyak sangat kita bagi alasan. Dengan agama banyak sangat bagi alasan. Ada orang mungkin masih lagi tak pandai sangat mengaji. Saya bagi contoh mudah. Tak pandai yang sangat mengaji, ya. Dan kita tahu dah patutnya belajarlah tajwid dan sebagainya. Tapi kita bagi alasan tak ada masa. Tak ada masa. Duit tak ada. Macam-macam alasan tuan-tuan dan puan-puan. Bila bab agama 1001 alasan dia bagi. Tak sempat lah, tak ada masa lah, itulah, inilah. Tapi benda lain semua boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kita dengan agama ada setengah manusia, dia ada pemikiran, dia berkira. Dia berkira dalam agama. Mahal lah buku. Berapa harga? RM35. Oi, mahal lah. Tapi kereta BMW RM350,000. Okey, no problem. Contoh, tuan-tuan dan puan. Dia boleh kata murah, tuan-tuan dan puan. Ini yang kita kata kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang tidak bersyukur, ini kita cuba elakkan. Dengan caranya macam mana? Cepat-cepat bersyukur dan kita banyak mengingati semula Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah maksud ayat 63, wallahu alam. Oleh itu, kepada tuan-tuan, jangan kita berkira dengan agama. Kerana apa? Allah tidak pernah berkira dengan kita. Kita nak bertasbih seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bersyukur itu sunnah andai seiring dengan syariah. Suram bertukar indah untuk kehidupan yang lebih indah. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kita sudah selesai membicarakan ketiga-tiga ayat pada pagi ini. Bermula ayat yang ke-61 hinggalah ayat yang ke-63. Dan kini soalan dibuka. Ramai yang tak sabar nak tanya soalan kepada guru kita. Jadi dua platform yang boleh digunakan. Yang pertama, boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan yang kedua, boleh buat panggilan ke 0377261603. Baik, kita ada soalan yang pertama di pagi ini dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat 61, ayat ini menyatakan Allah mempunyai kurniaan yang melimpah untuk manusia. Soalan saya, bagaimanakah untuk kita membezakan sama ada kurniaan Allah itu satu rahmat atau satu istidraj bagi kita? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada Intan Zurina atas soalan. Baik. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak. Pertamanya saya ucapkan kepada Intan Zurina Abdul Razak yang bertanyakan tentang ayat 61. Ayat 61 ni ada kalimah syukur. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi soalannya berkaitan syukur. Intan tanya, ayat ini menyatakan Allah bagi kita banyak kurniaan. Soalannya, macam mana kita nak tahu sama ada kurniaan ataupun nikmat yang Allah bagi kepada kita banyaklah ni, Allah bagi sebagai tanda rahmat ataupun Allah bagi sebagai tanda istidraj? Macam mana nak bezakan? Saya nak terangkan dahulu apa maksud istidraj. Rahmat ni kita tahu, rahmat ni kasih sayang, tuan-tuan dan puan. Allah bagi kita hadiah sebab dia sayang. Itu satu, ya. Ada satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, nama istilahnya istidraj. Istidraj ni maksudnya Allah bagi kita nikmat banyak juga. Kita ni alhamdulillah kaya juga, hidup senang juga, pangkat naik juga, anak pandai semua berjaya juga, ya. Tapi ada di antara nikmat ni Allah bagi sebab istidraj.
Istidraj ni maksudnya apa? Istidraj ni merupakan satu pemberian nikmat yang sengaja Allah bagi banyak. Sengaja Allah bagi banyak bukan sebab Allah sayang. Kena hati-hati nah. Yeah. Tapi Allah bagi supaya kita ni makin lama makin lalai. Biar dia makin banyak buat maksiat dengan nikmat yang banyak kami bagi kepada kamu tu. Betul ke benda ni ada Ustaz? Betul. Dalam Quran ada cakap wallazina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ya. Siapa yang banyak tak mengingati kami, tak ikut agama, kami akan bagi dia istidraj ya. Istidraj tu maksudnya kami bagi dia nikmat pelan-pelan biar dia makin berenjoy. Lah nanti dia meninggal, dia masuk hari kiamat siap kena picit. Itu maksudnya. Dalam Quran Allah ada bagi contoh. Qarun, tuan-tuan dan puan-puan, orang paling banyak nikmat, orang paling kaya. Betul. Fir'aun, orang paling berkuasa, pangkat paling tinggi, paling hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Ni nikmat tak? Nikmat. Betul. Kan kekayaan dan pangkat ni semua orang kejar, tuan-tuan dan puan. Semua orang kejar. Ustaz-ustazah pun kejar. Ni bukan nak kata kita ni baik sangat. Tak, sama ya. Sebab kita tahu benda ni kalau kita dapat, kita selesa. Betul tak? Tapi hati-hati, kata Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada nikmat kerana rahmat, ada nikmat kerana istidraj. How to differentiate it? Wah, ini maksud soalan Intan ni tadi ya. Macam mana nak beza ni Ustaz? Senang ya. Tok guru saya dulu dia share satu formula. Dia cakap macam ni. Kalau kita ni dapat banyak nikmat, konon kita banyak duit lah, ataupun pangkat kita ni bagus lah, ya, dan kita gunakannya untuk ketaatan, itu perkataan dia. Kita gunakannya semua ni untuk support agama. Ada duit banyak sedekah, banyak bantu orang, nampak banjir turun bantu. Nampak tak? Ada macam baru-baru ni saya sangat amazed lah tuan-tuan. Ada saya baca dekat surat khabar baru ni kan cerita banjir. Ada kawan kita ni dia ada kereta 4x4 tu yang jenis mahal berjuta tuan-tuan. Kereta mahal ni selalu kita simpan kan, simpan masuk dekat Facebook show off, betul tak? Tapi kawan kita ni dia kata ni kereta mahal ni elok guna ya, tak apa untuk bantuan banjir. Habis kotor kereta tuan-tuan. Mahal tu dia tak kisah. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan dan puan. Inilah nama dia apa? Kita dapat nikmat tapi kita gunakannya untuk manfaat kemanusiaan dan agama. Insya-Allah kata ulama inilah nikmat ya dalam bentuk rahmat. Tapi kalau kita banyak nikmat, kita banyak show off, tak tolong orang, tak tolong agama. Kita hanya untuk nafsi-nafsi. Kita takut ini merupakan nikmat yang membawa kita kepada istidraj. Istidraj ni tuan-tuan dan puan, hujung-hujungnya itu kemurkaan Allah SWT. Na'udzubillahi min zalik, wallahu a'lam. Subhanallah. Kalau ibu mengandung, kita lihat tandanya pada perut. Dan kalau orang yang mendapat rahmatnya, kita lihat pada ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita ada pemanggil yang pertama pada pagi ini. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i, saya Haji Tukenon Haji Muhammad Saleh Kudai. Ya, apa khabar Haji? Baik, Alhamdulillah pagi ini syukur kita dapat berjumpa lagi. Alhamdulillah. Malam dan hari pun jumpa Da'i dan Ustaz ya. Ya, silakan. Baik, ayat yang ke-61 cantiklah Ustaz dan Da'i. Ayat ini adalah menerangkan segala kemewahan nikmat yang malam Allah Taala dah bagi. Maknanya nikmat tiada tertinggal, tiada kita boleh bilang. Tetapi lah saya nak tanya Ustaz, orang ni bila dah bagi nikmat, kalau contohlah Ustaz ya, kalau 10 orang dibagi semua nikmat, yang bersyukur tu agaknya satu je yang niat, yang lain enjoy. Pasal kata Ustaz tadi, dia bagi isyraf tu maknanya kita suruh bersyukur lah, tapi tak juga bersyukur. Jadi saya minta poin atau penting macam mana Ustaz nak mendidik supaya manusia ni janganlah lalai. Nikmat dah bagi, sehat, hidup, kenalah bersyukur. Itu sajalah soalan pagi ni Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon, pemanggil serta hujung nyawa kita Ustaz. Tadi Ustaz duk sebut bersyukur, kena bersyukur, kelebihan bersyukur itu dan ini. Bagaimana Ustaz nak didik diri kita dan keluarga kita menjadi orang yang bersyukur? Silakan. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemanggil kita Tuan Haji Tokenon. Tuan Haji Tokenon ni kalau siapa yang follow tanyalah Ustaz, memang familiar lah. Memang familiar, anak murid yang kalau masuk kelas tu duduk paling depan.
Duduk paling depan, banyak angkat tangan tanya soalan. Yeah. Ni anak murid yang bagus lah. Tuan-tuan yang lain ni pun bagus-bagus juga. Tapi Tuan Haji Tokenon kita ni banyak dapat kesempatan bila call tu nama naik. Yeah. Tapi soalan dia bagus-bagus. Antaranya soalan yang diutarakan baru sebentar tadi. Ya. Soalan dia bertanya tentang macam mana kita nak melahirkan, menambahkan lagi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share ada 2 tips. Boleh nak? Ya? Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa kita sedarkan, datangkan kesedaran, keinsafan dalam hati. Kita cakap kepada diri sendiri. Cakap pada diri sendiri, kita kata, semua yang aku dapat hari ini, semua Allah bagi. Kita kena cakap macam tu. Alhamdulillah hari ini anak aku bawa keputusan periksa, semua full A. Semua full A dalam ujian baru-baru ni apa? UPKK. Ini bukan sebab anak aku sangat, bukan sebab aku selaku mak bapak rajin sangat berhantar dia pergi tuition, tak. Tapi sebab Allah bagi. Hari ni Alhamdulillah aku dapat naik pangkat. Gaji daripada 4,000 jadi 6,000. Alhamdulillah naik pangkat ni. Ni semua ni bukan sebab aku rajin sangat. Bukan sebab aku terror sangat. Bukan sebab aku ni pandai sangat manage dan sebagainya. Tak. Sebab Allah bagi. Kita kena sentiasa ada pemikiran macam tu. Alhamdulillah hari ni dalam keadaan PKP, bisnes kawan-kawan aku banyak yang melingkup. Tapi Alhamdulillah waktu PKP ni lah bisnes aku naik sampai untung 3 kali ganda. Ya, bukan kerana aku ni cekap sangat buat marketing, bukan sebab pandai sangat, bukan sebab aku ni terror sangat itu ini, tapi sebab Allah bagi. Kesedaran Allah bagi ini sangat penting. Itu yang pertama. Sentiasa sematkan dalam hati. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan, kita banyak berterima kasih kepada yang memberi nikmat. Maknanya banyakkan bersyukur kepada Allah SWT. Salah satu caranya ialah mengucapkan banyak Alhamdulillah. Yang kedua yang kedua ni saya tadi terlepas pandang nak share. Yang kedua ialah kita banyak membaca doa syukur. Semalam kan saya ada bagi tahu, Hakim perasan ya. Doa ni dia bukan sekadar kita minta something saja kepada Allah, tapi doa ni juga merupakan satu medium untuk kita menzahirkan penghargaan kepada Allah SWT. Doa syukur. Even dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT dah remind manusia yang kalau umur dia sampai 40 tahun ke atas, dia mesti baca ada satu doa. Doa tu namanya doa syukur. Dekat mana doa syukur tu, Ustaz? Tuan-tuan dan puan-puan tolong salin ya. Sebab saya yakin ramai yang anda menonton sekarang ni umur 40 ke atas ya. Allah kata sampai umur ni elok baca doa ni. Siapa yang tak sampai pun nanti sampai juga nanti kan baca juga. Doa ni di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang dah dapatkan buku 45 doa grade A saya ni tuan-tuan dan puan-puan, dia mudah muka surat 157. Dalam buku ni saya ceritakan ada 45 doa yang memang mudah nak mustajab. Doa untuk anak, doa kesusahan, doa bersyukur, doa nak sihat dan sebagainya. Semua doa ni ada dalam Quran, saya himpunkan dalam buku ni. Kalau anda nak dapatkan, boleh saya terangkan caranya dari FB saya, Ustaz Ashraf. Ada dekat situ. Baik. Ayat ini tuan-tuan dan puan-puan, ayat surah Al-Ahqaf ayat 15, doanya sangat bagus. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai. Maksudnya apa? Kita tadah tangan, kita minta, ya Allah, bimbing saya. Ya Allah, tarik hati saya ni. Tolong ajar saya supaya setiap hari fokus saya bukan sekadar nak meminta ataupun nak mengeluh. Tapi fokus saya umur 40 ni macam-macam dah saya dapat ni, ya Allah. Fokus saya ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'ala walidai. Saya nak bersyukur terhadap nikmat yang banyak kau bagi kepada saya, family saya, mak bapak saya, anak-anak saya, macam-macam engkau bagi. Tolong ajar saya, ya Allah, bimbing pemikiran saya ini. Kita minta banyak-banyak, doa tu panjang. Tuan-tuan dan puan buka surah ataupun dekat buku ni saya ada cerita apa maksud setiap doa. Supaya bila kita baca dengan feeling. Itu maksudnya tuan-tuan dan puan. Wallahu alam. Baik, jadi jom sama-sama kita menjadi golongan yang bersyukur. Bagaimana? Yang pertama, kita mengaku segala nikmat dari Allah. Yang kedua, kita berterima kasih kepada Allah. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hakim dan Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Saya begini Ustaz.
Ustaz dah jelaskan mengenai ayat 61 tadi, kita diberi siang untuk bekerja, malam untuk berehat. Ada permasalahannya begini Ustaz. Ada setengah mengatakan dia terlalu sibuk. Kerana masa saya dengan masa Ustaz sama je, da'i 24 jam, satu hari satu malam. Tapi ada yang mendakwa bahawa dia kesuntukkan masa, kesibukan tugas seharian. Tidak boleh untuk beramal ibadah. Kadang-kadang solat 5 waktu tu pun tertinggal kerana kesibukan. Siang dengan tugas, kesibukannya malam dengan tugas lain pula, dengan dinernya, tak macam-macam lah Ustaz. Jadi dia mendakwa dia tak cukup masa, kesuntukkan masa oleh kerana kesibukan tugas. Jadi apakah, soalan saya, adakah kita boleh mengatakan yang kita ini kesuntukkan masa kerana tugas seharian dengan kesibukan tugas untuk beramal ibadah, untuk memperbaiki, penambah baikkan dalam amal ibadah, dan juga apa yang dikatakan sebagai penambah baikkan dalam amal ibadah untuk kita, bekalan kita di akhirat kelak Ustaz, kerana mendakwa kesuntukkan masa atas alasan kesibukan tugas seharian. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Senyum nampak gigi. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar dari Pekan Pahang yang sudi bertanyakan kepada guru kita berkenaan, Ustaz, kadang-kadang ialah bila kita ni terlampau sibuk, kau tak solat ke? Aku tak dan ni. Jadi bagaimana Ustaz dengan kata-kata sebegitu? Terima kasih banyak. Pertamanya saya ucapkan kepada Tuan Haji Omar, soalan yang Tuan Haji utarakan sebenarnya sangat-sangat membantu kita untuk memahami lebih mendalam topik syukur kita pagi ini. Ada setengah orang, tak ramai ni, tapi ada setengah orang bila kita cakap jomlah pergi ngaji, jomlah tengok tanya-tanyalah ustaz, jomlah belajar tafsir, jomlah kita sama-sama pergi surau masjid dan sebagainya, kita ajak ya. Tapi depa bagi alasan, aku ni bukan tak nak pergi tapi sibuk. Banyak kerja, banyak urusan dan sebagainya. Dia kata dia sibuk, dia tak sempat sebab dia banyak sangat kerja, ya. So just imagine soalan tu, jawapan yang kita bagi tu, kita ni bukan tak sempat tapi sibuk tu kita bagi kepada Allah SWT. Just imagine macam tu ya. Sebab nanti hari kiamat Allah tanya, hampa ni kenapa aku bagi umur sampai 80 tahun hidup? 80 tahun hidup, Al-Quran ni pun baru ada 30 juzuk. Maknanya kalau 1 tahun belajar sejuzuk ya. Dah ada baki lagi 40 tahun. Lebih kurang macam tu lah. Iya, kalau saya kira ni. Lebih kurang lah. 4, 5, 7. 50 tahun baki. Maknanya sempatlah tuan-tuan dan puan kalau nak. So valid ke tidak jawapan tu? Tak valid tuan-tuan dan puan. Sebab macam ni, buka surah Ar-Rahman ni dan surah Rahim. Dalam surah Rahim, surah Ar-Rahman tuan-tuan dan puan, saya ada tertarik ada satu ayat Al-Quran, ayat 29 ya. Ayat 29 ni nak bagi tahu ya. Allah SWT cerita dalam ayat ni, yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Semua makhluk-makhluk di bumi dan di langit, di planet lain mungkin, di bumi ni pun dah cukup banyak makhluk Allah SWT, semua minta kat dia. Semua minta kat dia. Maknanya Allah ni kena uruskan, bukan kita ya tuan-tuan dan puan. Ada banyak lagi makhluk lain yang Allah perlu uruskan. Maknanya kalau kita nak kata bahasa kita lah, Allah ni sibuk tak? Sibuk lah. Ni kalau nak ikut bahasa kita, sibuk. Dalam keadaan super hyper sibuk itu sebab kena manage banyak benda ni tuan-tuan dan puan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, fa bi sanafru lakum ayyuhas saqalan. Walaupun saya ini ada banyak perkara saya perlu uruskan, kulla yaumin huwa fi sya'n, banyak perkara kena uruskan, tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, sanafru lakum ayyuhas saqalan. Saya tetap letak satu waktu khas untuk saya layan kamu saja wahai manusia. Just imagine tuan-tuan dan puan, baiknya Tuhan kepada kita. Dia sangat prihatin kepada kita. Dia boleh prioritikan, tu perkataan dia. Prioritikan satu timing khas, aku nak layan manusia saja. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau Tuhan boleh buat macam tu, kita sekadar satu hari tu nak letak 10 minit mengaji pun, kalau tak sempat tuan-tuan dan puan-puan, ni mak saya cakap, memang nak kena cubit. Ya, memang nak kena cubit. Sebab kita bukan tak sempat tak ada waktu, tapi kita ini pandai sangat bagi alasan ya. That's why hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala kata awal-awal, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari kiamat nanti first perkara yang kami buat kepada manusia ni, kami tutup mulut dia, kami seal mulut. Supaya nanti dia nak bagi alasan, dia dah tak boleh lagi dah. Kita tak mau macam tu dah tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan juga pencerahan, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, dan teruskan bersama dengan kami untuk siaran 30 minit tambahan di TV9. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz kita dapat kita sebarkan juga kepada orang lain. Bagi anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua siapa, yang ketiga sebar. Tak faham lah Da'i? Like, comment and share. Oh, faham. Baik, jadi pada pagi ini kita nak terus menyambung soalan kita yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook maupun atas talian, dan kali ini kita nak raikan pula dari Mazni Hassan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Merujuk kepada ayat ke-61 surah ini, bagaimanakah bentuk-bentuk kesyukuran lain yang perlu kita zahirkan selain daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah syukur itu khusus untuk Allah sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Mazni Hassan atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Saya pertamanya nak mengucapkan setinggi penghargaan kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tadi kita bercerita panjang tentang tafsir kita di dalam TV3. Sekarang ni kita masuk dalam TV9 ya. TV-nya berbeza, intisari perbincangan masih sama. Kita terus kepada soalan daripada Puan Mazni Hassan bertanya tentang bagaimanakah bentuk kesyukuran lain yang perlu kita zahirkan selain daripada beribadah, dan adakah syukur itu khusus untuk Allah sahaja ya. Ini soalan yang baik tuan-tuan dan puan-puan. Ulama mengatakan jawapan bagi persoalan ini ya, syukur ini memang khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Namun ya, untuk manusia kita kena pandai mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih kepada manusia, dan antara cara lain yang kita boleh menzahirkan kesyukuran kita ialah kita pandai berterima kasih kepada orang yang memberi jalan. Sebabnya begini, semua nikmat memang Allah bagi, memang Allah kurniakan, tapi melalui jalan manusia kadang-kadang. Contoh asbab dia. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita berjaya, kita pandai dan sebagainya ni, jalan dia siapa? Ibu bapa kita. Betul. Jalan dia siapa? Cikgu-cikgu kita. Hari ni kita dapat naik pangkat, kita bagus dalam pekerjaan kita ni, jalan dia siapa? Bos kita yang banyak bimbing kita, supervisor kita yang banyak menegur kita, orang atasan kita tu. So orang-orang macam ni tuan-tuan dan puan, kita kena pandai berterima kasih. Contoh hujung bulan kita dapat gaji, kita cakap dekat bos, terima kasih. Sebab apa? Sebab kita sama-sama dapat gaji, dapat bayar macam-macam pada bulan ini. Itu cara tuan-tuan dan puan-puan. Ucapkan terima kasih, penghargaan kepada apa? Kepada orang atasan yang banyak membantu kita. Tak salah benda ni, tapi benda ni yang tak ramai orang buat. Cikgu-cikgu contohnya, guru-guru yang banyak bagi jasa mengajar kita, tuan-tuan dan puan, kalau ada masa hari ni hari Ahad, cubalah panggil kawan-kawan dalam grup WhatsApp tu, jom kita lawat ziarah guru-guru kita. Sekolah menengah dulu, sekolah rendah dulu. Depa sekarang mungkin dah pencen tuan-tuan dan puan kan. Apa kata kita ziarah kalau tak bagi hadiah pun tak apa tuan-tuan dan puan. Kita dapat borak bual, kita ingat dia tu pun dah cukup banyak dah tu bagi mereka sebenarnya. Mak bapak kita, tuan-tuan dan puan, cuba kita fikir macam mana nak menggembirakan mak saya ni. Apa yang dia suka, apa yang dia happy. Balik kampung tu cuba kita bagi sesuatu sebagai hadiah tuan-tuan dan puan kepada mak abah kita. Sebagai contoh, siapa saja orang yang pernah berjasa kepada kita, tuan-tuan dan puan, kita cuba fikir dan kita zahirkan rasa terima kasih. Kata ulama, itu antara tanda kita mengungkapkan kesyukuran sebenarnya, wallahu a'lam. Ya, dan paling
simple Ustaz, kita ucapkan terima kasih ayah, terima kasih ibu, terima kasih cikgu. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Baik, soalan seterusnya. Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Pada ayat ke-62, adakah ianya diterangkan secara jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang melimpahkan segala nikmat kepada seluruh makhluk dan dialah yang berhak disembah? Mohon huraian Ustaz, terima kasih. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Ada 3 bunga Ustaz. 2 untuk Ustaz, 1 untuk saya. Boleh ya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Laila yang bertanya tentang pada ayat ke-62, adakah diterangkan secara jelas Allah yang melimpahkan segala nikmat kepada seluruh makhluk dan dialah yang berhak dijelas? Jawapannya ya. Kalau kita lihat ayat 62, itulah main pointnya. Zalikumullahu rabbukum. Kata Allah SWT, dialah Allah, Tuhan yang jaga kamu dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian. Rabb, itu maksudnya tuan-tuan dan puan-puan. Tuhan yang mengawasi kamu dengan sifat pengawasan yang paling tinggi. Tuhan yang manage kehidupan kamu dengan cara manajemen yang paling teratur. Itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Khaliqu kulli syai'. Macam-macam perkara, macam-macam makhluk, macam-macam benda dia cipta semua untuk pastikan hidup kamu berjalan dalam keadaan teratur. Bayangkan dia cipta matahari punya besar tu tuan-tuan dan puan-puan, nak gerak tu kalau kita sendiri nak gerak nak nolak matahari tu tak mampu tuan-puan. Tak mampu. Dia sanggup tu bagi cipta matahari, gerakkan dia dalam keadaan sangat perfect tuan-tuan dan puan-puan, tak pernah tersilap walaupun 1 second. Sebab apa? Nak entertain manusia yang bernama Ashraf, nak entertain manusia yang bernama Hakim, nak entertain, nak bagi kita gembira, itu maksudnya entertain, nak entertain tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah sekarang. Itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan begitu baik Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, takkan kita tak nak sembah dia? Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Sembah untuk apa? Untuk menzahirkan rasa syukur. Terima kasih ya Allah, kau jaga saya dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian. Maka saya hari ni nak mengaji banyak-banyak. Hari ni saya nak semayang banyak-banyak. Besok hari Isnin saya nak puasa sunat. Sebab apa? Saya nak tunjuk at least saya ini pandai menjadi manusia yang bersyukur. Wallahu alam. Baik Ustaz. Kita ada seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spina Yusuf dari Tanjung Karang. Nak ajukan soalan dengan Ustaz ya? Boleh, silakan. Ya, silakan. Macam ni Ustaz kan, boleh Ustaz bagi tip Ustaz supaya saya ni amal kita salam 24 jam ni dikira orang kata bertakwa dan bersyukur. Adakah kita dengan mengucap dimulai dengan bismillah, lepas tu diakhiri dengan alhamdulillah tu kira bersyukur? Dan satu lagi, dengan kita menginfakkan banyak, bersedekah banyak, mengeluarkan ke jalan Allah tu, ada juga dikira bersyukur Ustaz. Satu lagi Ustaz, macam ni kan, dalam Al-Quran tu kata yang bermaksud barang siapa yang bersyukur Allah akan tambah, dan barang siapa yang ingkar tu sesungguhnya azab Allah tu amat pedih. Azab yang bagaimana tu Ustaz? Okey Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Supinah dari Tanjung Karang. Saya fikir 3 soalan yang diajukan. Yang pertama, adakah tanda syukur itu jikalau kita memulakan sesuatu amalan tu bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah? Yang kedua, dengan kita menginfakkan ke jalan Allah. Dan yang ketiga, apakah yang dimaksudkan dengan azab yang pedih tu Ustaz? Baik, soalan pertama, silakan. Terima kasih banyak pertamanya kepada Puan Supinah yang bertanya soalan yang sangat bermanfaat. Saya terus bagi jawapan dia. Bila kita mengucapkan zikir, alhamdulillah, bismillah, itu merupakan zikir. Kata ulama, itu merupakan antara cara kita mensyukuri kita ni ada pemikiran dan kesedaran. Cara kita bersyukur dengan lidah dan juga mulut kita boleh bertutur. Itu cara dia bersyukur. Contoh lain, kita hari ni ada tangan boleh bergerak. Macam mana kita nak mensyukuri tangan ni? Kita pastikan tangan kita ni sentiasa buat ketaatan. Kalau dia pegang buku, pastikan buku dia tu Quran, benda-benda yang bermanfaat. Kalau kita ada harta banyak pula, alhamdulillah Allah bagi kita rezeki lebih dekat situ tuan-tuan dan puan-puan. Cara kita bersyukur macam mana? Keluarkan zakat, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan harta itu dicari dari sumber yang halal. Nombor 2. Yang ketiga, cara kita bersyukur, kita banyakkan bersedekah dan membantu orang
orang lain. Ini cara kita bersyukur tuan-tuan dan puan-puan sebagai jawapan kepada persoalan yang diajukan sebentar tadi. Soalan nombor 2 ialah Puan Supinah kita bertanya, ada satu ayat Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu Wa Taala bagi confirm ni, kalau kamu bersyukur kami tambah lagi nikmat. La azidannakum, dan Allah tambah tu bukan sikit, dia tambah lagi banyak ya. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi la syadid, sesungguhnya azab aku ni sebenarnya sangat-sangat pedih. Apa maksud azab pedih ni? Ini soalan dia. Ulama ada banyak membahaskan perkara ni, tapi saya nak orang cakap long story short lah tuan-tuan dan puan-puan, saya nak terus bagi jawapan pendek. Antara pandangannya ialah ada dua cara, ada dua maksud. Pertamanya, Allah bagi azab di dunia tuan-tuan dan puan-puan. Contoh, kita ada kesihatan. Kita ada kesihatan tapi badan masa sihat ni kita tak nak buat ketaatan. Banyak buat lara ya. Allah boleh uji kesihatan tersebut dengan bagi penyakit yang tidak disangka-sangka. Waktu tu masa tu kita dah rasa ya Allah pedihnya penyakit ni ya. Tak payah kena minta yang banyak-banyak lah tuan-tuan puan. Kena gout pun dah tak boleh jalan dah. Ni nak bagi contoh lah. Sakit gigi pun dah tak boleh tidur dah. Berdenyut dia. Betul tak? Allah boleh uji kita kat situ. Na'udzubillah. Satu lagi maksud yang ulama' lain kata, azab yang menanti ketika kita bertemu Allah di akhirat. Itu memang pedih lah tuan-tuan dan puan-puan. Kita minta banyak-banyak moga Allah jauhkan kita daripada azab tersebut. Wallahualam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan, dan kita nak bertakbir seketika kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pisang sebiji di atas peti, datang tetamu harus diberi. Pahala terkumpul dibawa mati, dengan ilmu selamatlah diri. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami, dan juga terima kasih kepada anda yang telah buat 3S suka, sapa dan sebar di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, saya suka dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita, Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, siapakah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah yang dimaksudkan dalam ayat ke-63 yang dipalingkan dari rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Pak Suli Romli atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Suri Lamli bertanya tentang ayat yang ke-63. Betul. Siapakah orang-orang yang dimaksudkan orang yang dipalingkan daripada rahmat dan juga petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya orang yang yajhadun, yang mengingkari keterangan-keterangan Allah Subhanahu Wa Taala ni, siapa orang dia? Orang dia tuan-tuan dan puan-puan tidak dikhususkan, tetapi sebenarnya dia menyatakan sifat orang yang ada sifat yajhadun, itulah orang dia. Apa maksud yajhadun tu Ustaz? Yajhadun tu maksudnya dia tahu sebenarnya dia salah, tapi dia still lagi nak menegakkan benang yang basah. Dia still lagi nak berdegil, dia still lagi nak bagi alasan. Orang yang macam ni kalau banyak bagi alasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia banyak kona. Ini perangai dalam hati. Semua orang tahu, kita tahu, cek diri kita sendiri tuan-tuan. Kalau bila dengan agama ya kita banyak bagi alasan, tak sempat lah, badan sakit lah, tak ada duit lah, itulah inilah, itulah perangai orang yajhadun. Itulah dia perangai orang yajhadun. Kalau baca Quran, yajhadun yang paling terror Fir'aun lah tuan-tuan dan puan-puan. Yajhadun, dia sampai dia kata ana rabbukumul a'la, saya ni Tuhan kamu. Dah teruk sangat dah tu. Ini teruk masuk simpang ke kubur dah tu tuan-tuan dan puan-puan kan. Kita tak nak jadi macam tu. Tapi kalau ada terdetik dalam hati kita, mula kita rasa nak buat amal agama ni berat ya, cepat-cepat kita beristighfar.
Sebab kita takut kalau kita tak lapik dengan istighfar, nanti perangai yajhadun tu makin lama makin kuat. Dan perkara ni tuan-tuan dan puan, ni saya nak bagi tahulah. Saya pun ada. Saya pun ada tuan-tuan dan puan. Tak semestinya saya ni ustaz yang bercakap kat depan ni baik 24 jam. Tak tuan-tuan dan puan. Saya ni bukan orang baik, tapi saya nak jadi baik. Sebab tu saya banyak bercakap ni untuk remind myself first. Remind myself first yang banyak kurang, banyak silap, banyak lagi perkara yang saya kena baiki. Contoh yajhadun tu pun saya pun ada. Kadang-kadang ni punya teruk tuan-tuan dan puan. Dah hafal Quran dah ni. Kadang-kadang nak mengaji baca 2-3 muka pun dah rasa malas. Ini sebenarnya yajhadun lah tu. Cepat-cepat kita beristighfar, sama-sama kita muhasabah diri nah. Wallahu a'lam. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ilyas Abu Bakar daripada Ayu Hitam, Pulau Pinang. Ya, silakan Tuan Ilyas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, kebanyakan kita ni hablum minallah, cukup baik. Ya. Melakukan ibadah, melakukan sedekah lah, solat. Tapi satu yang tidak elok lah pada diri kita ni, maksud saya lah, kalau dah buat satu amalan tu, membanding-bandingkan dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Contohnya seperti berpuasa di bulan Rajab, Syaban. Ada setengah tu 3 bulan betul-betul. Dan mengatakan mengapa tak buat 3 bulan betul-betul. Aku ni boleh buat, hang tak boleh buat. Jadi kalau berjalan sedekah pun begitu juga. Mengapa tak boleh sedekah banyak? Aku boleh sedekah banyak. Aku kerja gaji rendah. Tapi nak minta soalan kedua, minta kat Ustaz Ashraf, minta cuba, adakah amalan ataupun ibadah yang kita lakukan dikira dalam kuantiti ataupun kualiti? Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas. Menarik soalan yang diajukan berkenaan ibadah kita, Ustaz. Sering kita membanding-bandingkan dengan orang lain, dan adakah ibadah kita dilihat dari sudut kualiti ataupun kuantiti? Baik, pertamanya saya mengucapkan terima kasih banyak ya Tuan Haji Ilyas kita yang sanggup luangkan masa untuk call kita pagi-pagi ini. Terima kasih banyak ya Tuan Haji. Soalan Tuan Haji sebenarnya sangat bagus, bertanyakan tentang bila kita beribadah, adakah ini ibadah tu nak tahu bagus dia tu dari sudut kualiti ke kuantiti? Nak tahu bagus dia tu ya. Jawapan saya ialah dua-dua. Dua-dua. Ya, dua-dua sebenarnya perlu kita lakukan dalam masa yang sama. Kualiti pun perlu, kuantiti pun perlu. Sebab ada orang kadang-kadang dia kata, saya ni cukuplah baca 2 helai janji ikhlas. Maknanya dia kata kualiti kurang, kuantiti kurang, jadi janji kualiti bagus. Maknanya ikhlas. Kita tanya balik, hampa tahu ke hampa tu ikhlas? Sebab ikhlasnya Allah SWT saja yang tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, kuantiti pula. Contoh saya ni dah bersedekah 10,000. Kau ni kenapa bersedekah RM10 ya? Maknanya apa? Kuantiti dia bagus, RM10,000. Tapi masalah kualiti dia pula tak bagus. Dia ni bersedekah dalam keadaan dia merendah-rendahkan orang lain yang sedekah sikit. Ini pun bahaya. That's why tadi saya bagi jawapan, dua-dua kena jaga. Dua-dua kena jaga. Kualiti pun kita jaga, kuantiti pun kita nak cuba tambahkan. Kenapa nak cuba tambahkan kuantiti? Pertamanya sebab syukur. Allah bagi kita nikmat banyak, kita balaslah banyak. Itu yang pertama. Yang keduanya kata ulama, bila kita kenapa kena banyak beribadah ni ya? Sebab maknanya kuantiti kena banyak, sebab macam ni. Kita tak tahu ibadah kita yang mana satu yang Allah terima. Kita tak dapat nak confirm mana tu tuan-tuan dan puan. Bila tak dapat nak confirm, kita buat banyak-banyak, seolah-olahnya macam kita nak tangkap ikan lah ni. Ikan tu banyak dekat lubuk tu. Tapi sekarang ni kita ni kena pasang banyak dia punya apa? Pancing. Sebab kita tak tahu pancing mana yang ikan makan. Betul. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu analogi. Kita buat amal ibadah banyak-banyak sebab kita tak tahu mana satu yang ikhlas kan. Mudah-mudahan mana tahu. Kita sedekah tuan-tuan dan puan pergi dekat kedai beli goreng pisang petang-petang, bayar RM5, baki sepatutnya RM1. Kita cakap makcik RM1 ni tak apa, saya sedekah.
Mana tahu benda yang kecil tu kita tak tahu. Allah SWT nampak benda tu ikhlas sebab kita tak ada nak show off dengan orang lain. Kita pun tak ada, memang hati ikhlas nak bantu makcik tu. Allah suka, Allah terima masuk syurga. Mungkin juga ada orang yang bantu macam saya kata tadi. Banjir berlaku, dia kesian sangat tengok orang banjir. Dia ada kereta harga berjuta ni. Orang tak berani nak bagi kereta masuk sedut macam ni. Dia kata tak apalah, ambil je kereta aku tu pergi tolong orang banjir. Benda mahal pun boleh jadi asbab untuk Allah SWT redha dan terima amal ibadah kita. Wallahu alam. Jadi dua-dua perlu kita jaga, kuantiti maupun kualiti. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz TV3. Apakah Ustaz 3 poin terbesar yang boleh kita ambil berdasarkan ketiga ayat yang telah kita bicarakan? Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita belajar 3 ayat. Ayat 61, ayat 62, ayat 63. Tak banyak tuan-tuan dan puan, tapi manfaat dia cukup banyak. Betul tak? Manfaat dia cukup banyak. Manfaat yang terbesar daripada ayat 61 ialah apa? Allah SWT nak spark. Ni bahasa Inggeris lah. Spark ni maksudnya apa? Nak cetuskan mindset kita hari ini supaya kita ada mindset bersyukur. Yeah. Orang bersyukur, dia mudah memberi. Orang bersyukur, dia akan menjalani kehidupan dengan lapang hati. Orang bersyukur mudah nak ikhlaskan diri. Itu yang pertama. Ayat 63, banyakkan bersyukur kepada Allah SWT. 61, minta maaf ya. Ayat 62 pula tuan-tuan dan puan-puan, baru kita perasan Allah ni yang bagi kita semua nikmat ni. So kita kena banyak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia jaga kita dalam keadaan cukup sempurna. Itu ayat 62. Manakala pengajaran ayat 63 pula, kita kena sentiasa hati-hati dalam kehidupan. Kita pastikan kita tak termasuk dalam golongan orang yang jahadun. Yang jahadun apa? Orang yang banyak bagi alasan, orang yang banyak bagi membantah-bantah bagi alasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang macam ni Allah Subhanahu Wa Taala murka kepadanya. Itu pengajaran terbesar yang kita boleh dapat daripada perbincangan kita pagi ini. Wallahu alam. Jadi kita dah belajar tentang 3 poin terbesar pada pagi ini. Tugasan kita ialah untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Baiklah Ustaz, mungkin ada sedikit doa ringkas sebagai penutup program kita pada pagi ini Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, saya nak mengucapkan terima kasih sekali lagi di atas kehadiran anda dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada penerbit kita, TV3, TV9, kru-kru kita, Dai Hakim yang berada dan semualah tuan-tuan dan puan-puan. Kita mengucapkan terima kasih dan mari kita tutup tuan-tuan dan puan-puan dengan membaca doa syukur yang saya ada bagi tahu tadi ya. Umur 40 ke atas, Tuhan kata elok baca doa ni tadi. Dekat mana? Surah Al-Ahqaf ayat berapa dah lupa pula. Ayat 15. Anda kalau dapatkan buku ni dia ada dalam muka surat 157, pergi dekat FB saya Ustaz Ashraf ada saya beritahu cara nak dapatkan. Mari kita baca doa tersebut, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi warabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita semua pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Dai Aiman dan juga bintang ilmuwan kita Ustaz Firdaus Subhi membicarakan tentang topik ibadah iaitu persoalan imam dan makmum, halangan dalam solat bahagian yang kedua, seperti biasa bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, berehat sebentar di atas titi, tengah jalan terjumpa Pak Madi. Berbuat baiklah sehingga mati, bekal akhirat kekal abadi. Saya Dai Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi, dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.